kita mendengar, kembalilah kita kepada Al-Quran. Kembalilah kita kepada Al-Quran. Ia petunjuk sepanjang zaman, mukjizat yang kekal sehingga hari kiamat. Sesuatu benda yang kita bunyi macam sangat tepat, sangat betul. Tetapi ada kalanya kita tidak jelas. Betul ke dia petunjuk sepanjang jalan? Mukjizat, miracle yang kekal sehingga hari kiamat. Betul ke dia ini betul-betul menjadi panduan dalam keadaan manusia sesat, barat, kegelapan? Kadang-kadang statement tu kita nampak sangat tepat, tapi kadang-kadang tak berapa jelas. Betulkah ia sebagai penting ke dalam kehidupan kita? InsyaAllah pada malam ni kita nak bongkarkan serba sedikit bagaimana pentingnya, sangat penting Al-Quran ini dalam kehidupan manusia. Kalau tak ada Al-Quran, ibarat roboh dunia ni, hancur dunia ni, huru-hara, berbunuh-bunuhan, bertumpah darah. Ya, itulah peri pentingnya Al-Quran dalam kehidupan kita ini. Itu sebab sebelum saya pergi lebih jauh, kalau kita belajar fiqhul lughah, iaitu fiqh di sebalik bahasa, kadang-kadang kat dalam istilah agama ni dia ada beberapa yang disebut same-meaning, beberapa perkataan seerti. Antaranya disebut Al-Quran, hadis, sunnah, Allah, Islam. Ini semua dipanggil, walaupun ejaan dia berbeza-beza, tetapi maknanya membawa seerti. Sebagai contoh kita kata, marilah kita kembali kepada Al-Quran. Maknanya apa? Maknanya marilah juga kita kembali kepada sunnah. Marilah kita juga kembali kepada Rasul. Marilah juga kita kembali kepada Islam. Marilah kita mengikut Nabi. Ini semua makna-makna yang seerti. Janganlah kita melanggar apa yang Quran tetapkan. Maknanya apa? Jangan kita melanggar apa yang Islam tetapkan. Apa yang Rasul telah tetapkan. Apa yang apa yang sunnah telah tetapkan. Ini dipanggil makna seerti. Ya, sebab jangan, kadang-kadang ada juga di kalangan kita, ini kata Quran aja. Jadinya sunnah tak cakap pun, hadis tak cakap pun, Nabi tak cakap pun, Islam pun tak cakap macam tu. Quran je yang patutnya paling lengkap. Nanti dia jadi pula seorang yang dipanggil anti hadis pula. Sedangkan siapa yang beriman kepada Al-Quran, dia akan tahu secara big picture, gambaran yang jelas, gambaran yang betul. Dia juga kena beriman kepada Rasul. Dia kena juga beriman kepada rukun-rukun Islam, rukun-rukun iman. Dia kena juga beriman kepada Nabi sebagai pembawa risalah kepada Islam itu sendiri. So bila kita kata kembali kepada Al-Quran dalam kehidupan, bermakna dalam masa yang sama kita nak kata kembali kepada sunnah, kembali kepada syariat, sama juga. Kembali kepada Islam, kembali kepada Allah. Ini semua adalah makna-makna seerti yang kita perlu faham sebelum kita membahaskan ianya dengan lebih jauh. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya di Selangor adalah berita bagaimana baru-baru ni dah semangat dah ketika mana PKP ini, pemulihan ini dah mula kata masjid boleh sampai mencecah 250 orang, walaupun ada penjarakan sosial, solat 5 waktu dah mula beransur ke arah dia nak lepaskan, tetapi dimulakan dengan 3 waktu dahulu. 3 waktu dahulu iaitu waktu solat malam, maghrib, isyak dengan subuh. Ini boleh pada skala yang besar, kalau tak silap dalam 40 orang. Tapi Zuhur dengan Asar lebih kepada AJK tertentu lah. Yang dibenarkan azan dan sembahyang agak tertutup sikit. Tapi bila ke arah nampak nak baik tu, tiba-tiba ada beberapa kawasan yang kuning balik sebab ada kes baharu, tak banyak lah. Maka ditarik balik untuk solat malam yang 3 waktu tu, untuk boleh jamaahnya ramai. Begitu juga dengan Jumaat, ditarik seketika sehingga diberitahu kemudian. Beberapa tempat lah. Maka ada orang, kalau kita tak ada Al-Quran dalam pertimbangan ini, ada kalanya kita boleh rasa bengang, sesat, dan kita rasa melulu kepada arahan-arahan seperti ini. Maka saya nak sebut, dalam bab ini pun Quran memberikan satu petunjuk. Antaranya,
Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ini sekerap saya ulang. Wahai orang yang beriman, taatlah kamu akan Allah, taatkanlah kamu akan Rasul dan pemerintah di kalangan kamu ataupun ulil amri. Dengan syarat apa? Dengan syarat ulil amri itu tidak melanggar apa yang Allah dan Rasul perintahkan. Yang disebut dalam kaedah la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada mana-mana ketaatan kepada mana-mana makhluk termasuk ulil amri pemerintah sekalipun yang menyuruh manusia kepada memaksiati Allah dan Rasul. Tak ada. Tapi masalahnya sekarang ulil amri pemerintah kita khususnya di Selangor dalam isu solat berjemaah ini, solat Jumaat, dia tak perintah perkara maksiat. Bahkan benda tu ada asas kat dalam Al-Quran, ada asas dalam syarak dalam Islam kita bahawa bila ada bahaya ataupun ketakutan tentang merebaknya sesuatu wabak, ya, itu dinamakan uzur syar'i, ada alasan yang syar'i, maka ianya dibolehkan dan dibenarkan untuk kita tidak melakukan perkara tersebut dalam konteks kita solat berjemaah itu. Maka bagi siapa yang faham, sebenarnya bila kita menahan diri daripada melakukan ketaatan itu kerana ada sebabnya tadi, sebab syar'i, maka kita mendapat pahala taat ulil amri. Bukan senang nak dapat pahala tu. Tapi kalau kita sabar dan taat, kita dapat pahala taat ulil amri. Satu. Kedua, tuan-tuan yang rahmati Allah, kadang-kadang sekatan ini menjadikan kebiasaan kita itu dah tidak biasa. Maksudnya kebiasaan kita tu tersekat. Kelaziman kita tu tersekat. Ya. Tetapi ada hadis Bukhari. Hadis tu adalah sesuatu yang tally dengan Quran lah. Apa yang hadis cakap adalah bertepatan dengan Quran. Sebab Quran kata taat Allah, taat Rasul. Rasul ada mengatakan apa? Kalaulah dalam hadis Bukhari, kita dah biasa melakukan sesuatu ketaatan, kelaziman tiba-tiba ketaatan itu tersekat kerana ada uzur-uzur syar'i, maka kita dapat pahala penuh melakukan perkara tersebut. Maknanya kalau kita biasa solat berjemaah kat Masjid Surau, terhalang kerana ada larangan COVID-19 dan ada asas, maka kita dituliskan penuh pahala untuk melakukan solat jemaah tersebut. Dah dapat dua dah. Pertama ulil amri, yang kedua adalah pahala tersekat melakukan kelaziman kebiasaan. Pahala ketiga juga adalah yang disebut sebagai pahala kuarantin. Kira-kira masih kuarantin lah juga ni, walaupun kuarantin kali ini lebih ringan, iaitu lebih kepada kesedaran peribadi dan penjarakan sosial, kan, jaga dia punya SOP. Sebab Nabi pun pernah melakukan kuarantin. Bagaimana saya pernah ulang sebelum ini, Bani Thaqif yang nak memberi bai'ah kepada Nabi di Madinah. Rombongan dia nak datang. Tiba-tiba Nabi tahu bahawa kat rombongan itu ada seorang yang kena kusta yang boleh berjangkit. Nabi cepat utuskan seseorang untuk halang rombongan Bani Thaqif ini untuk datang berbai'ah, berjumpa dengan Nabi. Dan disuruh balik dan Nabi mengatakan sesungguhnya bai'ah mereka telah diterima. Maka ketika itu adanya sunnah kuarantin. Dan sahabat-sahabat Nabi pun menjalankan selepas itu dalam wabak taun dan sebagainya. So dapat pahala ketiga. Kita pun tak pergilah masjid, kuarantinlah kejap kat rumah. So dapat ikut sunnah kuarantin. Dan yang keempat, hadis yang popular sempena PKP ini, iaitu mengenai pahala syahid. Bagi siapa yang sabar bahawa ketentuan coronavirus COVID-19 ini adalah apa yang Allah tetapkan, yang disabar dalam keadaan COVID-19 ini, maka dia dapat pahala syahid. Hadis Aisyah kan, Bukhari sahih. Maka buta-buta tak payah orang kata angkat senjata pergi Gaza, tak payah pergi mana-mana, kita tengok-tengok dengan sabar, sembahyang berjemaah kat rumah, ikut perintah ulil amri, dapat pahala syahid dengan izin Allah. So buta-buta dapat 4 perkara yang secara langsung bila kita faham Al-Quran, taatkan ulil amri tadi dengan konsep kuarantin yang kita amalkan ini, rupanya secara tak sedar, Masya Allah, pentingnya. Selain daripada mudarat itu dapat kita putuskan rantaian COVID-19, selain itu juga rupanya kita dapat pahala berganda 4 perkara yang kita telah bincangkan tadi. Dalam masa yang sama menunjukkan relevannya syariat ini, bahawa Islamlah yang paling lengkap, termasuk dalam bab-bab COVID-19 ini pun telah advance dalam menanganinya.